Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam yang boleh dapat sama-sama kita beriktikaf di masjid ni. Ya, berada dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan kita diberkati Allah Taala. Ya, walaupun masing-masing duduk jauh-jauh. Ya. Tapi hati tu kena dekat-dekat sikit, ya. Jasad jauh tak apa, tapi hati kena dekat. Orang mencinta, tuan-tuan, orang mencintalah. Dia duduk jauh tapi dia cakap perlahan. Tuan-tuan kalau dengar tak, isteri-isteri kalau nampak suami bercakap telefon perlahan je, tu jagalah tu. Orang cinta ni duduk jauh pun dia cakap perlahan. Tapi orang balah duduk dekat cakap kuat. Orang balah duduk dekat je, berdepan cakap kuat. Padahal sepatutnya yang jauh tu cakap perlahan, yang dekat cakap kuat, cakap perlahan, sebab dia dekat. Tapi kenapa orang yang duduk jauh cakap perlahan? Orang cinta ni walaupun duduk jauh, hati dia dekat. Orang balah walaupun jasad tu dekat, tapi hati dia jauh, sebab tu kena cakap kuat. Dia cakap kuat tu bukan sebab tak dengar, tapi kerana hati mereka jauh. Ya, bila hati jauh tu, rupanya jasad tu dekat pun tak guna juga. Dia tampil PKP ni kena duduk jauh-jauh sikit. Ya, tambah-tambah kalau bergambar kena duduk jauh. Kadang-kadang suami isteri bergambar pun duduk jauh. Pada hati duduk sekatir. Ni zaman ni terus kalian jaga. Ya. Dan ada compound denda 1,000 tak pakai face mask. Dan kita sekarang ni tengah tempoh mengurangkan 70%. Ya, siapa-siapa yang kena denda boleh minta pengurangan. Ya, bukan tujuannya apa, tujuannya nak kawal je sebenarnya. Sebab benda tu dam jangkit, dia payah nak. Dia punya mudarat tu besar sangat. Maka kan itu kita terpaksa ikut beberapa peraturan-peraturan. Tujuannya untuk mengelak diri kita dan orang lain. Ya. Tak pernah sejarah lah ada satu penyakit, sentuh pun boleh berjangkit. Nyamuk pun boleh berjangkit. Ya. Kita ada penyakit macam-macam, darah tinggi, kecil manis. Ya. Tapi sentuh tak berjangkit kecil manis dia. Tapi COVID ni, penyakit ni memang luar biasa yang Tuhan buat, di mana Allah nak ajar manusia. Nak ajar kuasa besar, nak ajar orang hebat-hebat, nak ajar syarikat yang kaya-kaya. Sebenarnya yang kuasa menentu tu bukan duduk pada kepakaran yang kamu ada, tapi duduk pada Allah Ta'ala. Bagaimana tiba-tiba syarikat yang kaya raya tiba-tiba jatuh bankrupt. Beribu kapal terbang tak berjalan. Tuan-tuan nak beli kapal terbang banyak nak jual sekarang ni. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz tak nak beli kapal terbang. Saya kata payah, masalah nak parking payah. Hotel-hotel beribu nak jual sekarang, tuan-tuan. Pasal apa? Pelancong tak datang, harga minyak turun, suasana berubah. Di mana suasana ini menganjurkan pada kita bahawa di samping yang kita duk atur, duk susun, duk apa ni, ada satu lagi kuasa yang paling hebat, iaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Betul bila Allah Ta'ala sebut bahawa dialah yang menjadikan manusia, macam ayat kita baca tadi. Allah Ta'ala cerita akhirat. Akhirat ni hari yang manusia, kamu tak boleh kata bohong, tak boleh kata tidak. Pasal apa? Sebab berlaku depan mata, kita tengok sendiri. Dan Allah Ta'ala menjadikan orang yang hina jadi mulia, orang mulia jadi hina. Orang yang hina atas dunia, akhirat besok dia tak hina. Belum tentu hina dunia, ada walaupun ada yang hina sampai dunia dan akhirat ada. Tapi ada orang yang hina dunia, tapi dia mulia di akhirat. Macam orang gila lah, orang gila ni, akhirat esok ahli syurga, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak kenal ahli syurga, orang gila tu lah. Tu masuk syurga tanpa hisap tu, tuan-tuan, orang gila tu. Tuan-tuan nak dah masuk syurga tanpa hisap? Dah nanya je. Semua orang tak. Tapi nak gila tak? Tak nak.
Kita kadang-kadang perhati orang gila ni makan dalam tong sampah, makan apa semua. Pernah tak kena denggi? Tak pernah. Tidur selimut tak ada. Ya. Ada benda yang special pada dia Tuhan buat. Ya. Dia hilangkan gila tu di dunia, akhirat tidak. Demikian juga orang cacat dunia, bangun di akhirat besok dia tidak cacat. Tetapi ada yang Allah sebut, ya, orang yang buta mata dunia, mata hati, buta mata hati sampai ke akhirat. Ya, na'udzubillah. InsyaAllah malam ni kita menyambung. Kuliah kita ni hari Selasa dah tak boleh buat kuliah dah. Sebab jadual berubah. Dah jadi menteri sekarang tuan-tuan. Saya pun tak sangka. Tiba-tiba jadi menteri dah tak boleh buat kuliah. Jadi kuliah hari Selasa ni tak boleh sebab kebetulan hari Rabu tu pagi ada mesyuarat kabinet. Hari Selasa malam tu saya kena study semua ketah-ketah yang nak bawa di kabinet besok tu. Nak kena baca semua. Ya, nak kena faham semua. Besok tu mesyuarat kabinet, mesyuarat di peringkat kementerian pula. Begitulah kerja tiap-tiap minggu. Betul lah kata Nabi, Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Ketua bagi satu kaum tu sebenarnya khadam bagi kaum tu. Ya, khadam. Cuma khadam ada gaji, tu je beza. Tapi khadam lah. Buat kerja siang malam, fikir macam mana. Ya, tapi kita terpaksa ubah kuliah kita pada hari Ahad. InsyaAllah petang dan malam. Tidak tiap-tiap minggu juga, tak boleh juga. Sebab saya ada satu lagi rumah di Kubang Krian tu. Jangan tuan-tuan lupa. Jadi kena balik juga Kubang Krian ni. Ada tanggungjawab di sana yang terpaksa ulang alik. Jadi kemungkinan kita buat hari Ahad minggu pertama dengan hari Ahad minggu ketiga. Sebulan 2 kali, padan lah tu. 2 bulan sekali ni boleh jadi qadi dah tuan-tuan. Padanlah insya-Allah setakat mana yang kita mampu. Kalau tak ada gangguan, terpaksa kita ada program, terpaksa kita ubah baliklah insya-Allah. Baik, kita sebenarnya menyambung dalam siri kuliah kita masih lagi di bawah tajuk kitab Sarus Salikin juzuk kedua pada bab ke-9 menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar. Ya, firman Allah Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surah Ali Imran ayat 110. Firman maksudnya adalah kamu itu umat yang terbaik, yang terlebih baik yang dikeluarkan bagi manusia, yang menyuruh kamu dengan berbuat kebajikan dan mencegah kamu daripada berbuat kejahatan. Kata Allah Ta'ala, kuntum, kamu ni, hei manusia, hei umat Muhammad, khairu ummah, sebaik-baik umat. Kita ni rupanya umat yang paling baik sekali. Dikeluarkan kepada manusia. Allah hantar kita ke dunia ni ialah untuk kita keluar kepada manusia ramai ni. Apa tugas dia? Ya, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh yang ma'ruf dan kamu cegah yang munkar. Rupanya jadi umat terbaik tu kan 2 tanggungjawab ni. Ya. Kita jadi baik tu, jadi mulia tekan 2 tanggungjawab ni. Tak ada 2 tanggungjawab ni, hilanglah kebaikan umat tu. Ya, maka kerana itu menyuruh yang ma'ruf kena suruhlah. Ya, benda baik ni kita kena suruh. Suruh anak semayang, suruh anak berzikir, suruh anak baca Quran, suruh anak kita, suruh kita sendiri, suruh isteri kita. Suruhlah. Suruh tanam pokok, suruh berbaja. Saya ada seorang kawan pegawai pertanian. Ya, dia ni pokok ditanam memang menjadi sungguh. Buah lebat, cantik. Saya tanya dia, baja apa buah? Ya, dia lama pegawai pertanian meninggal dah. Ya, saya kata, pakcik, ya, pokok-pokok pakcik tanam nampak jadi sungguh. Baja apa? Dia kata, ustaz, baja yang paling baik sekali baja cat tangan. Cat kepala ayam tak jadi, cat dacing tak jadi. Dulu ada cat dacing, sekarang tak ada dah. Dah. Sekarang jadi baja cat apa tahu dah. Jadi baja ICI. Dia kata baja yang paling baik ialah baja cat tangan. Saya kata tak pernah jumpa pula je. Dia kata tangan tu kena pergi kebun tu. Ya, tangan kita ni dah pergi masuk kebun, bercakap dengan pokok, ya, beri salam, masuk kebun beri salam, masuk kebun istighfar. Dalam Quran kan Tuhan sebut, bila kita masuk kebun kita kena berzikir. Ya, masuk kebun kita kena istighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum amwalan wa banin. Ya, Allah Taala cerita dalam surah Nuh. Nabi Nuh beritahu umat dia, ya, hendaklah kami minta ampun pada Allah Taala. Kalau kami tak ampun pada Allah, Allah akan turun hujan. Allah akan tambahkan anak isteri kamu, bilangan anak-anak kamu. Ya, rezeki Allah Ta'ala murahkan. Rupa dengan istighfar ni jalan kepada semua benda tu.
Kita masuk kebun, kita istighfar. Masuk kebun, kita berzikir pada Allah Ta'ala. Ya, elok kalau kita boleh azan dalam kebun, boleh semayang dalam kebun. Ya. Ni pergi kebun, semayang pun tak. Sebenarnya kebun kita tu dia hidup, makhluk hidup. Ya, makhluk hidup ni macam kita lah hidup. Cuma dia tak boleh gerak, kita boleh bergerak. Ya, hebat. Jadi dua perkara tu. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan atas kelebihan menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan. Ayat ni kata Imam Ghazali ialah ayat yang menyuruh benda dua tu. Suruh buat baik dan cegah daripada kejahatan. Dan lagi beberapa ayat yang menunjukkan yang demikian itu. Banyak lagi ayat Quran yang menyuruh ma'ruf dan mencegah mungkar ni. Banyak ayat Quran Tuhan sebut dalam Quran. Dan lagi beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan demikian itu. Banyak lagi ayat Quran dan banyak hadis-hadis yang menyuruh kita suruh yang ma'ruf dan cegah yang mungkar. Suruh ma'ruf ni mudah tuan-tuan. Cegah mungkar ni payah sikit. Ya, sebab tu cegah mungkar ni dia kena ada syarat. Ya, Nabi sebut dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wa zalika adhaful iman. Ya, Rawi Muslim. Siapa-siapa yang tengok ada kemungkaran. Ra'a bimakna nazara aw alima. Dia tengok dengan mata dia atau orang mari beritahu dia, di sana ada kemungkaran. Ada orang tengah buat maksiat di sana. Hendaklah dicegah. Kata Nabi, pertama cegah dengan tangan dia. Tangan, yakni kuasa. Ada ulama tafsirkan tangan tu dengan kuasa. Ada kata tak, tangan tu dengan tangan. Almarhum Tok Guni Aziz, ayah dia, Tok Guni Nikmat. Ya, Tok Malim. Ya, dia pergi bandar Kota Baru satu hari. Tiba-tiba dia tengok ada beberapa orang Islam tengah minum arak dalam satu kedai Cina. Dia masuk kedai tu, dia angkat meja, dia lerak meja tu. Tu dia ada kekuatan. Berani dia. Ya. Cina, tokel-tokel pakat Melayu tu pakat lari. Nampak dia pakat lari. Saya satu hari masa tu jadi yang berhormat juga masa tu. Kat Bukit Rangin kita ni. Dapat berita ada orang Islam tengah makan tengah hari bulan puasa. Saya pun pergi. Bawa kereta pergi, parking depan tu, turun, berterabur lari habis. Ustaz! Lagi. Tokai kata, ayah, belum bayar. Tak bayar. Lari. Sebenarnya, kadang-kadang kita ni takut kepada orang buat maksiat. Sebenarnya orang buat maksiat tu sepatut takut pada kita. Ini terbalik. Kita pula takut. Pasal apa? Kerana lemahnya iman. Nabi kata, kalau kamu tak ada kuasa, cegah dengan lidah. Iaitu dengan ilmu, dengan nasihat, dengan teguran, dengan mengajar, dengan macam-macam. Ini pun tuan-tuan, nak cegah dengan lidah ni pun, bukan mudah juga. Orang lain boleh tegur. Kadang-kadang keluarga sendiri payah nak tegur. Ada seorang sahabat saya tu, orang alim. Dia kata nak suruh isteri pakai tutup aurat lebih payah daripada suruh orang lain tutup aurat. Saya pengalaman waktu saya mengajar di ITM dulu. Ada seorang qadi, rahimahullah ta'ala. Dia qadi. Anak dia tak bertudung. Anak perempuan dia tak bertudung, tuan-tuan. Anak qadi tak bertudung. Jadi anak dia masuk ITM. Jadi kebetulan saya mengajar dia. Saya tak tahu dia anak tu qadi, mengajar. Saya waktu mengajar subjek agama, saya wajibkan pelajar pakai tudung. Siapa-siapa tak pakai tudung, sila keluar pada kelas saya. Jadi pakailah tudung. Jadi cerita dia, alhamdulillah hujan sikit. Cerita beliau ni, akhirnya saya nak tegur lah. Kita ustaz, kita tegur. Orang tak bertudung ni dosa dia banyak. Walaupun kadang-kadang katalah 8 jam sehari tak bertudung. 8 jam sehari, setiap minit berdosa dengan Allah Ta'ala selama 8 jam sehari. Setiap minit 8 jam sehari selama berapa? 20 tahun, 30 tahun bekerja. 8 jam sehari, na'udzubillah. Akhirnya, alhamdulillah. Kuat hujan. Allah pasal. Kejaplah, tak apa dengar tak? Allah.
Buat hujan ni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ya, sahabat-sahabat sekalian, nak cerita dia ni. Ya, alhamdulillah lama-lama dia ni pakai tudung. Ya. Dia balik, ayah dia terkejut dia pakai tudung. Padahal sebelum tu puas nasihat, puas tegur tak nak pakai tudung. Sampai anak dia ni kalau balik kampung dia tak nak naik kereta dengan ayah dia sebab takut ayah dia malu. Ya, ayah dia qadhi. Tapi dia tak pakai tudung. Takut ayah dia malu, dia sanggup naik bas. Ya, anak dia ni. Alhamdulillah, kebetulannya dia balik pakai tudung. Jadi saya jumpa dengan dia, dengan arwah ni, qadhi ni. Dia beritahu, dia kata, "Ustaz, terima kasih banyaklah. Anak saya puas, saya tegur, puas nasihat, tak nak pakai, ke hati Ustaz." Ya. Tak sangka-sangka masuk ITM, keluar-keluar balik pakai tudung. Dia tanya, "Ustaz kata apa?" Saya kata, "Saya tak ajar benda, cuma saya beritahu. Dosa ni, walaupun jangan pandang kecil, kalau kita keluar daripada kelas pukul 8 pagi, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Katalah pukul 2, kelas akhir sekali. 7 jam sehari kita berdosa. Setiap minit kita berdosa, setiap saat kita berdosa selama 7 jam sehari." Ya. Bayangkan kalau orang kerja, ya, kalau orang kerja, dia keluar pada rumah dia tak tutup aurat, maka dia berdosa berapa jam? 8 jam, 9 jam sehari selama 30, 40 tahun. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah. Ya. Sebab tu, ya, kita tahu bahawa dalam hidup kita ni ada masa-masa, kata almarhum Tok Gani Aziz, ya, dia nasihat ni, ramai orang nasihat, boleh nasihat, tapi waktu yang sesuai, saat yang sesuai tu payah nak jumpa. Okay. Macam kita belah durian. Belah durian ni, kalau kena paksa dia betul, mudah je. Tapi kalau tak kena paksa dia, Allah, berpeluh-peluh tak boleh. Ya. Jadi kena paksa betul, kena tempat betul. Sama juga kadang-kadang kita tegur je, kita nasihat je. Sebab boleh jadi dalam banyak-banyak kali kita tegur tu, ada saat kebetulan waktu tu hati dia terbuka, Tuhan beri hidayah, rahmat pun turun, kita pun nasihat dia. Jadi saat tu dia menyebabkan dia boleh berubah. Ya, sebab tu tuan sekalian, ya, betul kita boleh dapat ilmu tapi tak dapat hikmah. Hikmah ni benda yang kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan atas kelebihan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan lagi beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan demikian itu. Dan setengah daripada riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahawa ia berkata dalam membaca khutbah. Ni Sayyidina Abu Bakar, dia tengah khutbah, dia baca ayat ni. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Ya ayuhan nas, annakum taqra'una hazil ayah wa tuawwilunaha ala khilafi ta'wiliha. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru ala an yunkira alaihim falam yaf'al illa wa yushiku an yu'ammahumullahu ta'ala bi'azabin min indih." Hai sekalian manusia, ni khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hai sekalian manusia, bahawasanya kamu baca ayat ini,
Apa ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai sekalian manusia yang percaya akan Allah Taala, yakni orang beriman. Orang beriman ni orang percaya pada Allah. Ya. Lazimkan perbuatan diri kamu dan tiada memberi mudarat akan kamu oleh seorang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, alaikum anfusakum, kamu, kita ni, diri kita, ya, Allah Ta'ala atur kehidupan kita dengan diri kita sendiri. La yadurrukum man dhalla. Orang yang sesat, yang jahat tak boleh mendatang mudarat pada kita. Jangan takutlah. Ya. Jangan takut nak suruh. Nanti takut dia sihir. Nanti takut dia jampi mentera. Nanti takut dia letak ilmu hitam, letak minyak senyonyong. Ya. Tak. La yadurrukum. Dia tak boleh mendatangkan sebarang mudarat pada kita. Yang menentukan mudarat manfaat ni Allah. Ya. Kalau kerana takut nak suruh yang ma'ruf, takut nanti orang buat khianat, orang sekat rezeki lah, orang macam-macam, Islam tak tersebar sampai sekarang. Ya, dulu tuan-tuan, Pahang ni antara negeri yang antara kuat sihir, negeri Pahang ni. Ya. Alim ulama bila mari dakwah di Pahang, sebahagian mereka kena sihir, disihir. Macam-macam sihir. Kalau takut kerana sihir tu, dakwah tak tersebar. Tapi ulama teruskan juga. Ustaz-ustaz mengajar, kena maki hamun, kena cerca, kena kutuk macam-macam. Ya. Bahkan pengalaman di Pahang ni pernah seorang hamba Allah, seorang mufti, ya, dia beri minum racun. Ya. Teringat zaman Nabi, bila ada sahabat yang ditawar, kalau mana berkuasa, racun ni ke Allah. Dia boleh tanya macam tu. Ya. Racun berkuasa ke Allah berkuasa? Dia kata Allah. Baik, kalau Allah berkuasa, kau minum racun ni. Ya. Kaedah pun tak kena. Ya. Kaedah pun tak kena. Ya. Tapi dicabar. Akhirnya dia kata, ya Allah, kalau sekiranya racun ni lebih berkuasa pada kamu, maka matilah aku dengan racun ni. Tapi kalau kamu, ya Allah, lebih berkuasa pada racun ni, maka jangan timpa mudarat ke atas aku dengan kuasa yang ada padamu. Maka dia pun minum. Tak ada apa-apa. Tapi tuan-tuan jangan buat. Jangan balik buat gitu. Jangan test. Ya. Nak sebutnya, sebenarnya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah ya Muhammad, sesuatu tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah ditentu oleh Allah Ta'ala kena pada kita. Ya. Sebab tu kalau tengok zaman Nabi sihir kuat, zaman Rasulullah orang Mesir ni sihir sejak zaman dulu lagi. Ya. Tapi sihir jahat puatan macam-macam dalam perjalanan dakwah para nabi-nabi dan para ulama menempuh macam-macam. Tapi sifat Islam, dia mesti kena suruh benda baik, kena suruh benda jahat, kena cegah. Ya. Ini tanggungjawab. Cuma kata Sayyidina Abu Bakar, kamu seringkali mentakwil ayat ni dengan takwil yang tak betul. Apa takwilan dia? Tetapi kamu mentakwilkan ayat ini dengan makna yang menyalahi akan makna yang sebenar. Kata Sayyidina Abu Bakar. Dan bahawasanya aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, tiada daripada kaum berbuat amal dengan maksiat, padahal ada pada mereka itu seorang yang kuasa menegur atas mereka itu, dan tiada ia menegah akan dia melainkan hampir bahawa diumumkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan seksanya daripadanya. Kata Nabi, ya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku dengar Nabi kata. Apa kata Nabi? Nabi kata, ya, mana-mana kaum yang buat maksiat pada Allah, ya, yang buat maksiat, ya, ya, lalu di kalangan kamu ada orang yang berkuasa menegur maksiat tersebut, menegur kemungkaran tersebut, tapi dia tak tegur. Dia tak tegur kemungkaran tu, dia biar kemungkaran tu. Kata Nabi, hampir-hampir Allah istihar bala dia ke atas kamu.
Ya. Kalau Allah istighfar tak ada apa lah kita ni. Ya. Sebab balon dan kena bukan kena orang jahat je, orang baik pun kena. Ya. Kata Nabi, ya. Hampir-hampir Allah Taala, ya, mengistiharkan, mengumumkan mereka itu dengan seksaannya daripadanya. Allahu Rabbi. Ya, tapi Allah Taala tak istihar. Allah ni dan dia nak iza arada syai'an qul kun fayakun. Ya. Maka kan itu, ya, rahmat Allah sentiasa mengatasi kemurkaan dia. Ya, rahmat Allah ni sentiasa mengatasi kemurkaan Allah. Allah Ta'ala nak marah macam mana pun, rahmat dia mengatasi kemurkaan dia. Sebab tu kadang-kadang diberi tempoh, ditangguhkan. Pasal apa nak beri lagi peluang, beri peluang? Kadang-kadang kita tak tahu apa rancangan Allah Ta'ala sebenarnya. Tak tahu. Saya dah tengok ni wabak Covid ni. Wabak Covid ni, tuan sekalian, boleh jadi Tuhan nak buat dunia dah melampau sangat dah. Dah teruk sangat dah. Yang kaya melampau-lampau, tak peduli. Yang berkuasa melampau-lampau. Kuasa besar menindahi kuasa yang kecil ni. Guna sebebasnya. Ya. Macam mana kita nak cegah kuasa besar? Kita negara kecil. Amerika mari. Ya. China mari nak perang di perairan Laut Cina Selatan. Ya. Masing-masing bawa kapal perang dah. Apa kita nak buat benda? Mari kuasa besar. Ni laut kita ni sekalian. Beting Ali ni, ya, kawasan Malaysia. Ya. Tapi Coast Guard Cina duk jaga kapal perang Cina. Kita nak pergi halau, nak pergi buat mana? Ya. Tapi kadang-kadang mari bala Allah Ta'ala, mari wabak ni, habis. Mari wabak ni, orang kaya tiba-tiba jatuh bankrupt. Ya. Orang yang selama ni hebat, rasa bangga, hilang kebanggaan dia. Orang yang selama ni pendapatan puluh-puluh ribu sehari, tiba-tiba hilang langsung. Ya. Masya Allah. Ya. Dulu wanita muslimat pakai niqab, perli. Sekarang semua kena pakai. Laki pun pakai. Dulu bila perempuan pakai, diperli. Oh, kalau di Amerika, kalau di Eropah tu selain tak boleh pakai niqab ni. Ya, dibuangnya. Mari wabak ni, semua kena. Dulu kita beritahu laki-laki perempuan jangan duduk dekat-dekat, tak boleh. Ya, sekarang apa nak khabar? Laki dengan laki boleh dekat dah. Mari wabak, Allah Ta'ala ubah semua. La ilaha illallah. Ya. Maka oleh kerana itu kita guna nasihat. Saya, ya, bila masuk dalam mesyuarat, saya perhati, ya, ialah ada benda-benda yang kadang-kadang, ya, bila saya sebut, ya, menjadi pembangkang mudah je kita suruh. Sebab kita tak tahu prosedur, ikut dia lah. Itu bukan kerja kita. Kita pembangkang, kita suruh je. Tapi bila kerajaan dia kena ikut peraturan lah, ikut saluran dia lah. Ya, itu beza dia. Ya, dia kata tegur mungkar, mencegah mungkar, berbagai-bagai kaedah. Ya. Ada yang kita tegur, jumpa dia kita tegur, atau tegur secara terbuka. Bila maksiat terbuka boleh tegur secara terbuka, tapi maksiat tertutup tegur secara tertutup. Ada masa kita pergi jumpa, kita beritahu gini. Tak payah heboh, maka diubah dengan melalui peraturan-peraturan yang ada. Macam kita buat peraturan di umum, ya. Tidak ada lagi lesen baru kepada bar, pusat-pusat maksiat. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, pencegahan kepada kemungkaran tu macam-macam kaedah. Ya. Bila kita sebagai contoh di Kelantan, macam mana nak cegah judi di Kelantan? Nak cegah arak di Kelantan? Ya. Waktu kita kuasa tahun 99, ya, di kuasa ni kuasa penuh lah Kelantan ni, tak bergantung pada parti lain. Kita boleh buat apa yang kita rasa nak buat, betul kita buat. Beza dengan kalau kita berkongsi, ya, berkongsi kuasa, tak ada kuasa penuh tu lain sikit. Ya. Apa buat? Panggil, ya, panggil ketua agama. Tanya dalam agama Hindu, judi ni boleh ke tak boleh? Kata Sami tak boleh. Dalam Hindu tak boleh judi. Panggil Kristian.
Tanya padri-padri Kristian. Dalam agama Kristian, judi ni boleh ke tak boleh? Kata Kristian, kami tak boleh, judi tak boleh. Tidak ada agama membenarkan judi. Jadi kalau ada tu budaya masing-masing, bukan agama. Jadi agama tak bagi. Panggil ketua kaum. Okey, kita cadang nak tutup. Macam cara tutup? Pertama, stop lesen baru. Ya ada ni jalanlah dulu. Lesen baru tak keluar. Berarti tak ada penambahan. Yang kedua, mana-mana yang tamat tempoh tidak perbaharui. Yang tamat tempoh, jangan renew balik. Mana makin kurang. Tahun ni kurang 2, tahun depan kurang 3, tahun tu lagi kurang 2 lagi. Lama-lama habis ya. Ya, sedikit demi sedikit. Sebab ya, sama bila mana Allah Ta'ala haramkan arak. Arak haram bukan sekaligus. Pasal apa? Kan dah jadi sebati dengan diri dah arak ni. Dah sebati dah. Ya. Jadi Allah Ta'ala tu ayat Quran. Mula-mula Allah kata mudarat lebih besar pada manfaat. Ada manfaat arak? Ada. Ada manfaat arak paling tidak hilang dahaga. Ya. Tapi mudarat lagi besar pada manfaat. Boleh minum? Boleh. Boleh minum masa tu. Ya. Turun pula ayat kedua. Jangan semayang kalau kau mabuk. Kalau tengah mabuk jangan semayang. Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu semayang kalau kamu mabuk hingga kamu faham apa kamu baca. Ayat ni beritahu jangan minum dekat nak semayang. Lepas semayang boleh. Semayang jangan. Tengok 10 minit lagi. 10 minit minum mabuk setengah jam tak boleh. Tapi tengok baru pukul 3, asar 4:30. Mabuk sejam, dan lagi. Boleh lagi minum. Boleh minum. Ya. Jadi sahabat-sahabat masa tu bawa arak ni. Pergi masjid bawa arak. Letak tepi dinding. Semayang. Assalamualaikum. Ambil. Lepas semayang boleh minum. Ya. Macam setengah orang bawa rokok lah. Bawa rokok. Semayang. Ya. Sujud. Keluar kotak rokok. Di semayang sebelah saya. Sujud keluar kotak rokok dia. Sujud kedua masuk balik. Dia pemalu. Allah Rabbi. Mari ayat ketiga. Ya. Innamal khamru ya zina manu innamal khamru wal maisir wal ansab azam rijsun min amsal pajtanibu tinggalkan. Sepatah je. Lalu para sahabat mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, betulkah ada ayat mengharamkan arak? Nabi kata ada. Ya Rasulullah, saya baru sampai stok 200 tempayan di rumah ya Rasulullah. Sekali order 200 tempayan. Bukan nak berniaga untuk minum anak beranak. Ya. Boleh tak saya jual semula Rasulullah? Nabi kata tak boleh, tak boleh. Jual benda haram tak boleh. Ya. Boleh tak saya sedekah pada orang kafir? Tak boleh. Tak boleh juga walaupun dia kafir. Pasal apa? Benda tak elok walaupun dia orang kafir. Jangan bagi. Sebab kalau dia rosak satu negara, rakyat kita semua. Ya, walaupun dia bukan Islam, kita kena jaga akhlak dia sebab dia rakyat Malaysia, dia rakyat kita. Kalau dia mabuk, dia berkelahi, balas suami isteri, negara juga kena tanggung. Tak boleh. Ya, so kalau macam tu boleh tak saya nak bagi minum letak di pasar, dia unta, kokok unta dahaga boleh minum. Nabi kata tak boleh. Ya, tak boleh bagi minum unta. Mabuk pula unta tu. Tak boleh. Apa nak buat Rasulullah? Nabi kata buang je. Sayang tak? Sayang lah berapa ribu ni. Ya. Benda haram tak ada nilai syar'i. Ya. Benda haram di syar'i tak ada nilai. Ya. Maka buang. Tak ada pula hadis menunjukkan sahabat-sahabat ketar sebab tak ketagih teruk. Tak ada pula. Pasal apa? Sebab dia benda ni dia bila duduk atas iman, dia jadi kuat, kita ada kekuatan. Sebab tu orang isap rokok, bulan Ramadan dia boleh berhenti. Pasal apa? Kerana fardu tu mengatasi ketagih dia. Ya, kerana fardu tu, puasa wajib. Wajib tu lebih kuat daripada ketagih dia. Sebab tu dia boleh tahan. Bila bukan bulan Ramadan, nak tinggal tu, pasal apa? Saja nak tinggal. Tak kuat. Sebab tu dia tak tahan. Tak tahan Ustaz, tak tahan. Ya. Jadi, nak juga. Dapat senapah je dia. Sekepoi. Lega. Jadi tu sekalian, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Sayyidina Abu Bakar, aku dengar Nabi beritahu,
Kamu takwil hadis ayat Quran takwil macam mana? Takwil jangan cegah maksiat, nanti kita timpa mudarat, nanti orang pukul, nanti orang kata apa. Kita nak tegur orang maksiat, nanti dia buat khianat pada kita. Ya. Sebab tu kata Allah Ta'ala, alaikum anfusakum. Tubuh kamu tu atas kamu, bukan atas orang lain. Orang lain tak boleh mendatang mudarat manfaat pada kita. Mudarat manfaat tu dengan izin Allah Ta'ala. Kalau sebab tu tak sebarlah kebaikan. Akan banyaklah kemungkaran pasal apa? Kerana tak berani tegur. Pasal apa tak tegur? Nanti kalau dia aniaya, nanti dia curi, nanti dia colik anak, nanti dia kata, duk mikir nanti tu, nanti ni. Akhirnya, kata Sayyidina Abu Bakar, kamu takwil dengan takwil yang tak betul. Bukan begitu maksudnya. Ya. Maksudnya kata Nabi, hampir-hampir bala Allah turun di kalangan kamu kerana kamu tidak menyuruh yang ma'ruf dan cegah mungkar. Dan lagi riwayat daripada Abi Sa'labah radhiyallahu anhu, bahawasanya ia bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'labah ni seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, luar biasa. Ya, dia ni sahabat yang hampir dengan Nabi SAW. Dekat sangat dengan Nabi, duduk sembahyang, duduk berzikir, baca Quran, duduk menangis. Ya. Hingga tiba-tiba dia hilang. Ya, tak tahu ke mana, berapa hari Nabi tak tengok dia. Ya. Setelah berapa hari itu baru Nabi perasan Abu Sa'labah tak ada. Ya. Maka Nabi tanya, mana pergi Abu Sa'labah? Aku lama tak nampak dia, kata dia. Kata sahabat, ya Rasulullah, Abu Sa'labah telah pun melarikan diri, ya Rasulullah. Bertakhanus. Ya. Nabi kata, pasal apa? Panggil dia. Cari dia, panggil dia. Sahabat pun cari dia di atas bukit tu. Dia di atas bukit, dia menangis kering. Lalu, sahabat kata, Nabi nak jumpa kamu. Maka dia balik. Balik dekat Nabi, tengok rupa dia tu. Dengan kuruhnya. Ya, berubah langsung. Nabi kata, kenapa kamu begini? Dia kata, aku banyak dosa ya Rasulullah. Aku banyak dosa. Ya, aku rasa jauh syurga Allah Ta'ala. Aku rasa banyak sangat dosa aku ya Rasulullah. Nabi tanya, apa dosa kamu? Kamu buat apa? Kamu bunuh manusia ke? Tidak ya Rasulullah. Kamu sihir ke? Tidak ya Rasulullah. Kamu berzina ke? Tidak ya Rasulullah. Habis apa dosa kamu? Dia kata, dosaku banyak letakkan atas dunia, penuh dunia ya Rasulullah. Nabi tanya, apa dosa dia? Dia kata, aku, ya Rasulullah, dia lalu satu hari dia berjalan. Masa tu bilik air kan mandi telaga. Bilik air ni ada dinding dibuat daripada pelepah tamar. Ya. Bilik air laki-laki dibuat sekerat, nampak kepala. Bilik air perempuan ditinggikan sikit supaya tak nampak. Tapi dijalin dengan daun kurma. Dia ni lalu, dia tengok pada dinding tu, kebetulan pada waktu itu ada satu lubang, celah-celah daun tu, dan ada wanita sedang mandi dalam tu. Dia tengok pada lubang tu, dia nampak aurat wanita tu. Nampak bahagian kaki dia, betih dia. Dia tengok tu, dia terus rasa satu benda besar menimpa dia. Dia terus menangis, minta ampun. Dia rasa jauh sangat dengan Allah Ta'ala. Ya, dia terus lari. Lepas tu dia rasa malu nak jumpa Nabi ke dosa tersebut. Dia rasa malu nak masuk masjid Nabi ke dosa tersebut. Dia rasa malu jumpa sahabat-sahabat. Dia rasa kerana sahabat ni tak berdosa, dia rasa banyak sangat dosa. Kerana terlihat sedikit aurat wanita yang ditengok pada celah-celah daun kurma. Ya, yang dia di tempat lindung, tempat mandi. Ya. Allahu Rabbi. Ya. Sehingga dia mari minta ampun pada Allah Ta'ala, minta ampun dengan Nabi SAW, suruh ya, doa pada Allah Ta'ala supaya Allah khabarkan berita gembira, Allah ampun dosa dia. Ya. Sehinggalah dia duduk di rumah dia, Nabi kata, ya, sehingga dia minta ampun pada Allah Ta'ala apa semua. Hingga satu hari datang berita bahawa Nabi SAW dapat wahyu Allah Ta'ala, Allah ampun dosa dia. Nabi pergi rumah dia, Nabi beri salam, ya, dia buka pintu yang Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada apa berita tentangku ya Rasulullah? Nabi kata, ada, Allah Ta'ala telah ampun dosa kamu. Dengar Allah ampun tu, dia terkam Nabi, dia peluk Nabi SAW, kemudian senyap. Tengok-tengok, dia telah meninggal dunia. Ya. Ni seorang yang buat dosa. Sebab tu sahabat Nabi ni, dosa kecil dia rasa macam bukit nampak kepala dia. Di zaman kita, dosa besar tu macam lalat ingat di hidung je boleh halal bila bermasa.
Tu beza dia. Ya. Kata Abu Salabah radhiyallahu anhu, bahawasanya bertanya Nabi SAW akan firman Allah Ta'ala, la yadurrukum man dhalla izah tadaitum. Ditanya Nabi tentang ayat ni. Faqala ya Aba Salabah, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Fa iza ra'aita sukhan muta'an wa hawa muttaba'an wa dunya, mata pun tak apa nampak. Wa dunya mu'siratan wa ijaba kullazi ra'a bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsika wa da'anka al-awam. Inna min waraikum fitanan kaqatin lailil muslim lil mutamassiki fiha bimisli allazi antum alaihi ajru 50 minkum. Qila bal minhum ya Rasulullah, qala la bal minkum li'annakum tajiduna 'alal khair a'wanan wa la tajiduna 'alal khairi a'wana. Ya, Riwayat Tirmizi wa Ibnu Majah. Maksudnya, hai Abu Sa'labah, suruh olehmu dengan mengerjakan kebajikan dan tegah olehmu daripada mengerjakan mungkar. Kata Nabi, hai Abu Sa'labah, suruhlah yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar. Maka bila engkau lihat akan kikir yang diikuti, faiza ra'aita syukhan muta'an, kalau kamu tengok ada orang kedekut, tak nak sedekah, tak nak derma, bakhil, dan ada orang ikut perangai itu. Ada orang ikut perangai orang bakhil itu. Ya. Kita kadang-kadang nak derma, tengok dia tak derma, kita pun tak jadi. Ya. Tak jadi benda pasal apa? Dia tak bagi. Dia kaya pada saya, dia tak bagi. Saya lagi lah. Saya miskin tak bagi, tak apa. Dia tak bagi. Kita pun ikut dia, kata Nabi. Padahal perangai bakhil ni jangan ikut. Ya. Orang kaya kau, ustaz pun tak sedekah, takkan kita nak sedekah. Jangan ikut perangai ustaz yang tak sedekah tu. Ya. Nabi kata, kalau kamu tengok, ya, orang yang bakhil, orang yang kedekut, yang diikuti, wahawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti oleh manusia, dia ikut hawa nafsu. Ya, orang ikut hawa nafsu. Ya. Kemudian, wa dunya mu'saratan, ya, dan dunia yang dipilih, wa ijabakul ladzi ra'a bi ra'yih, dan ujub, yakni suka tiap-tiap orang yang pergi bicara dengan bicaranya baik. Nabi kata, hei wahai Abu Sa'labah, kalau kamu tengok, wahai Abu Sa'labah, kamu kena suruh yang ma'ruf, kamu cegah mungkar. Tapi kalau kamu jumpa 4 jenis manusia, 4 perangai buruk, apa dia? Pertama, orang kedekut, lalu orang ikut perangai kedekut dia. Yang kedua, ada orang ikut hawa nafsu. Ya. Ada manusia duk turut kehendak hawa nafsu dia, kedua. Yang ketiga, dunia yang dia rasa takjub dengan dunia yang dia perolehi. Oh, rasa hebat dunia ni. Ya. Datuk Seri. Ya. Nah, rasa hebat sangat dengan jawatan, dengan pangkat kebesaran. Rasa takjub sangat, rasa hebat dengan apa yang dia perolehi. Dan yang keempat, dia rasa ujub dengan amalan dia. Ujub. Ujub ni, dia riak lain. Riak ni, kita buat rasa riak nanti. Ujub ni, bangga sendiri. Awak tak pelik ke saya boleh buat? Saya sendiri pelik macam mana saya boleh buat? Dia pelik ke diri dia. Orang lain tak pelik pun. Ni perangai ujub. Oh, tak sangka saya dapat nombor 1. Lari perlahan je kalau lari kuat tadi. Ya. Macam orang semayang, puji, oh sedap bacaan. Tu tak ada semayang lagi tu. Kalau ada semayang lagi sedap. Dia rasa ujub dengan diri dia. Nabi kata, kalau kamu jumpa orang 4 perangai ni, maka ketika itu lazimkan dirimu dan tinggalkan oleh kamu orang awam itu. Lazimkan diri kamu. Apa maknanya? Kita kena buat yang betul, jangan ikut orang yang tak betul. Kita menentukan kita. Ya. Kita jaga kita. Sekarang kan, kita jaga kita. Pakcik-pakcik pakai face mask ni untuk apa? Saya jaga saya. Jadi kita jaga kita. Alaikum anfusakum. Kamu menentukan diri kamu. Ya. Jangan ikut orang, tuan-tuan. Orang tak nak semayang, orang tak nak berzikir, tak apalah, mungkin dia ibadah dia banyak dah. Kita kurang.
Orang lain tak baca Quran, tak apalah, mungkin dia banyak amalan tahajud lagi. Kita tahajud tidak. Jangan tengok orang lain. Dalam buat baik, jangan tengok orang lain. Sebab akhirat esok kita dipanggil seorang-seorang depan Allah Ta'ala. Ni kadang-kadang kita ni memang terpengaruh. Nak mari masuk masjid, rasa nak semayang sunat dah. Tapi mari dengan kawan-kawan 3 orang. Kawan tu duduk tak semayang. Kita pun duduk. Padahalnya, dia duduk tak apalah agak dia semayang tahajud. Kita ni tahajud pun tak, terkejut pun tak. Maka kita semayang. Alaikum anfusakum, kamu buat diri kamu. Kata Nabi. Dan tinggal olehmu akan orang awam itu. Jangan ikut perang orang ramai-ramai. Orang ramai yang duk ikut bakhil, yang duk ikut riak, ikut nafsu, jangan ikut orang ramai, kata Nabi. Wadak min anka al-awam, tinggalkan orang awam. Kerana bahawasanya di belakang kamu, ya, inna min waraikum fitanan, di belakang kamu beberapa fitnah seperti potongan malam yang gelap. Kata Nabi, kamu jangan ikut, kamu buat diri kamu. Ya, jangan ikut orang lain. Pasal apa? Kerana di belakang kamu akan muncul fitnah kaqatil lailil muslim, seumpama malam yang gelap. Fitnah seumpama malam yang gelap. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, apakah yang kamu faham dengan hadis Nabi? Nabi sebut badiru bil amali salih. Badiru bil amali salih, segeralah beramal soleh sebelum datang pada kamu fitnah seumpama malam yang gelap. Ni. Umar tanya pada siapa nama? Pada sahabat dia, ya. Apa maknanya? Ubay bin Ka'ab. Umar tanya pada Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay, fitnah itu kematianmu ya Umar. Fitnah tu kematianmu ya Umar. Tengok. Ubay bin Ka'ab ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dia, riwayat hidup dia ni antara orang yang Tuhan bagi ilmu, dia ada ilmu, orang kata ilmu laduni sebagainya, dia mengetahui benda di sebalik apa yang berlaku. Ya, macam Khadir dan seumpama. Tapi dia jadi rojokan para sahabat Nabi. Dia nak memahami satu benda. Kata dia, fitnah itu kematianmu ya Umar. Di mana kematianmu membuka kepada ruang fitnah yang berterusan, kata Umar ni. Ya. Waktu Sayyidina Umar tanya tu, tak berlaku lagi. Sekarang kita dah tahu. Sayyidina Umar mati dibunuh. Tengok sembahyang subuh. Umar mati dibunuh. Bila Umar sakit, kena bunuh, sahabat ganti dia sembahyang, habiskan sembahyang subuh. Waktu tu, pisau dia tiga mata. Pisau yang tikam Sayyidina Umar tu 3 mata. Ditikam daripada belakang, maka kena sebahagian di antara jantung dia. Ya. Jadi Umar menahan. Diikat, darah keluar juga. Diberi makan satu ubat, maka darah keluar juga. Ya. Lalu Umar Al-Khattab tanya siapa bunuh? Abu Lu'lu'ah. Ya. Dia diupah, ya, oleh tuan dia. Kalau kamu berjaya bunuh Umar, kamu dimerdekakan. Tapi dia akhir dia mati bunuh diri. Dia bila kepung dia dibunuh, kemudian dia mati. Ya. Dan Umar Al-Khattab melantik 5 orang sahabat untuk pilih jadi khalifah selepas tu. Lepas Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Sayyidina Umar mati juga kena bunuh. Lepas Sayyidina Osman, Sayyidina Ali juga mati kena bunuh. Kan fitnah tu bermula dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, wallahu alam. Jadi dia kata fitnah itu seumpama malam yang gelap. Mana apa dia? Payah nak nampak. Ya. Zaman kita ni payah nak kenal fitnah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan baca Facebook ni, baca berita ni. Kita baca ni tak tahu betul ke tidak berita ni. Nak kata tak betul, tak menasabah sebab ada letterhead Presiden sign. Takkan tak betul. Tengok. Ya. Sign Presiden letterhead, rupanya menipu. Orang buat reka-reka. Ya. Macam-macam mereka. Ya. Almarhum guru saya, Dr. Harundin, ya, difitnah. Seorang wanita datang ke rumah dia, mengaku dia ni isteri Dr. Harundin. La ilaha illallah.
Tuan-tuan, kalau orang perempuan datang rumah tuan-tuan, beritahu isteri tuan-tuan bahawa saya ni isteri nombor 2 suami makcik ni. Padahal dia tak kahwin pun, tak ada benda pun. Siapa macam tu? Jadi fitnah zaman kita ni lagilah banyak macam-macam fitnah. Sebab tu kalau tuan-tuan berita, ya, jangan tanya dalam Facebook. Ya, betul ke berita ni? Maknanya kita dah sebar dah. PM tepi. Caranya PM tepi. Di Malaysia ni PM tepi ada seorang je. Lain PM tengah. Nabi kata fitnah tu macam malam yang gelap, payah nak kenal. Oh, fitnah tengah malam, payah nak kenal. Kaqatil lazli bil muslim yasbihur rajul, hadis tu yasbihur rajulu min, paginya kamu tengok dia macam orang beriman, petangnya macam orang kafir. Petangnya orang beriman, pagi besok jadi orang kafir balik. Allah Rabbi, semoga Allah lindung kita semua daripada sifat-sifat tersebut. Kata Nabi SAW, fitnah itu macam malam yang gelap, dan bagi orang yang berpegang di dalamnya seumpama dan bagi orang yang berpegang di dalamnya dengan seumpama ada yang kamu pegang atasnya itu pahala 50 daripada kamu. Nabi kata siapa-siapa berpegang sungguh yakin dengan Allah Ta'ala, pahala dia seorang tu macam pahala 50 orang di kalangan kamu. Masya Allah. Kita beramal seorang, Tuhan bagi pahala macam amalan 50 orang. Kita beramal seorang, tapi pahala Tuhan bagi macam pahala 50 orang. Ya. Kila, sahabat tanya, ya, bal minhum ya Rasulullah? Qala la, bal minkum. 50 orang tu di kalangan orang awam tu ya Rasulullah. 50 orang tu di kalangan siapa? 50 tu, nisbah 50 tu di kalangan orang awam tu ya Rasulullah. Tak. Di kalangan kamu, yakni orang-orang yang soleh, di kalangan para sahabat Nabi. Tuan-tuan beramal macam ni dapat pahala 50 amalan para sahabat. Bukan 50 amalan orang awam. Tetapi pahala 50 daripada mereka itu ya Rasulullah, maka sabda Nabi tidak, bahkan 50 daripada kamu, kerana bahawa mendapat akan seorang yang menolong atas menyuruh yang berbuat kebajikan, sedang mereka itu tiada mendapat akan seorang yang menolong atas menyuruh berbuat kebajikan. Kita suruh orang buat baik, sedangkan di kalangan kelompok ramai-ramai itu orang awam tu tak suruh yang baik, maka kita yang suruh, kita mendapat pahala seumpama pahala golongan yang menyuruh kebaikan, bukan yang tengok tapi tak suruh. Ya. Terus sekalian, sebab tu kebaikan ni macam-macam. Ya, buatlah walaupun kadang-kadang kita rasa kecil, remeh-temeh je, buat je. Ya. Saya sering kali sebut pada muslimat, kadang-kadang bila kita tengok ada semut duduk dalam gelas, ya, jangan kita buang air dalam gelas tu. Jangan kita lemaskan semut tu. Selamatkan dia. Ya. Kalau tuan-tuan rasa nak bunuh, biar bunuh terus. Jangan biar lemah. Ya, jangan biar lemah. Seksa lemah ni. Kadang-kadang perempuan dia nak digerang sangat, dia bubuh air pada muka. Ya. Ya, semut tu tolong tak guna makcik, tolong tak guna makcik. Selamatkan dia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita waktu kita lemah besok di akhirat. Ya. Kalau tuan-tuan berjumpa ada duri, ya, ada gangguan tepi jalan, buanglah duri tu. Ya, buang batu tu. Takut-takut semoga tidak ada yang menghalang kita waktu lalu atas tiang sirat besok. Ya. Jadi kita buang walaupun sikit. Ya, buang. Ya. Kadang-kadang kita nampak ada skru. Ya, tajam. Buang. Boleh jadi tak kena tayar kereta kita, mungkin kena tayar kereta orang lain. Ya. Maka buanglah. Mudah-mudahan kita berjalan besok selesa di hari akhirat atas tiang sirat. Ya. Kalau sekiranya kita tengok orang susah, maka tolong dia walaupun sikit. Kerana nilai pertolongan waktu susah sangat besar pahala dia berbanding kita tolong waktu dia senang. Tengah susah ni tuan-tuan, ya, saya pergi masuk Singapura. Kebetulan tak pernah bawa kereta ke Singapura, ni cerita lama lah. Ya, masuk Singapura saya dengan keluarga. Ya. Nak keluar. Ya, tapi saya tak beli dia punya kad, dia punya apa? Kad untuk tol tu. Ya, tak beli kad. Bila sampai kat tol, kad tak ada. Tak ada, kena denda $30. Tengah begitu, pegawai suruh saya pergi.
Seorang hamba Allah saya tak kenal dia ni. Dia berlari, dia bagi satu kad dia. Ya, 30 sen je. Ya, kad tol. Tengah kita susah macam tu, nilai 30 sen tuan-tuan, maha sungguh, masya-Allah. Sungguh mak pasal apa? Tengah susah. Sebab tu almarhum Tuan Aziz pesan saya, dia kata bila pertama masuk politik jangan niat jadi kaya. Kaya berniaga. Masuk politik jangan niat kaya. Ya. Yang kedua, berjalan mana-mana biar ada duit dalam poket. Supaya kita boleh tolong seseorang waktu di tengah susah. Di tengah susah kita tolong waktu tu, besar pahala dia. Ya. Jumpa air, ngapa makcik? Habis minyak. Ngapa taksi? Tak ada duit. Kita bagi RM5 masa tu, RM2 ke? RM2 tu mahal sungguh masa tu tuan sekalian. Jadi oleh kerana kita tolong waktu di tengah susah, besar pahalanya. Kata Nabi, kerana kamu menyuruh berbuat baik dan menyuruh mereka daripada sedangkan mereka tidak mendapat seorang yang menolong atau menyuruh berbuat kebajikan. Ya, dan lagi ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni cerita lain, insya-Allah. Sampai dulu untuk malam ni, hingga kita jumpa semula pada sambung semula kuliah kita insya-Allah pada masa akan datang.